Kuli serah surat letak jawatan kepada Presiden UMNO. Ini sebab kenapa Kuli letak jawatan. Mukris kantoi songlap 13 juta ringgit. Polis siasat laporan Najib terhadap LHDN. Ahli Parlimen Gua Musang Tengku Razaleigh Hamzah mengumumkan peletakan jawatan sebagai pengerusi jemaah penasihat UMNO dalam sepucuk surat bertarikh 20 September. Veteran UMNO itu berkata, peletakan jawatan itu berkuat kuasa mengikut tarikh surat berkenaan. Saya suka juga mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih kerana memberi saya kesempatan memainkan peranan yang kecil dalam perjalanan parti kita, katanya dalam surat yang diserahkan kepada Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi. Bercakap kepada FMT, sumber terdekat dengan hal itu mengesahkan surat berkenaan. Antara kandungan surat berkenaan, Tengku Razaleigh yang dikenali dengan panggilan Kuli membangkitkan kekecewaannya terhadap jemaah Menteri Ismail Sabri Yaakob kerana dibarisi menteri daripada kerajaan gagal Muhyiddin Yassin. Sudah tentu pimpinan yang dipilih dan anggota kerajaan yang menggantikan kerajaan gagal telah direstui oleh pimpinan UMNO, walaupun rata-rata orang ramai dan akar umbi parti menzahirkan kekecewaan kerana hampir semua jawatan dipenuhi oleh mereka dari kerajaan gagal. Bolehkah mereka ini bantu parti kita tebus kekalahan dalam PRU15 dan akhiri parlimen yang tergantung? Bolehkah kita bergantung harap kepada mereka ini memberi kemenangan kepada parti dalam PRU15 nanti? Soal Kuli. Perhimpunan Agung UMNO 2020 pada Mac lalu sebulat suara meluluskan usul untuk memutuskan sebarang kerjasama dengan bersatu pada PRU15. Bagaimanapun, Kuli berkata usul berkenaan mengambil masa untuk dilaksanakan kerana jika dikuatkuasakan memberi kesan segera dalam pimpinan yang tidak mempunyai sokongan sebagaimana dikehendaki Perlembagaan Persekutuan, dan kerajaan pimpinannya terpaksa meletak jawatan tanpa tunggu pengundian menolaknya di Dewan Rakyat, katanya. Tindakan Tengku Razaleigh Hamzah meletak jawatan pengerusi jemaah penasihat UMNO disebabkan kecewa tidak dapat jawatan Perdana Menteri, kata Ahli Parlimen Padang Rengas Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz. Nazri menegaskan kekecewaan bekas Presiden Parti Semangat 46 itu jelas kerana tidak ada Ahli Parlimen UMNO yang menyokong beliau untuk jawatan Perdana Menteri. Masa tanda tangan surat sokongan dan ketika majlis menghadap yang di Pertuan Agong, hanya 41 Ahli Parlimen Barisan Nasional yang menyokong Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Sepatutnya Barisan Nasional ada 42, tetapi saya difahamkan Kuli calonkan nama beliau sendiri. Jadi kami cuma 41 ahli parlimen kerana hanya beliau menyokong dirinya untuk jawatan Perdana Menteri. Jadi tidak dapatlah. Jadi agaknya dia kecewa. Sebab itu letak jawatan pengerusi jemaah penasihat. Jawatan itu pun cuma window dressing saja. Tidak ada nasihat beliau yang UMNO pakai, katanya kepada Astro Awani. Mengulas lanjut, Nazri menegaskan tindakan Tengku Razaleigh tidak mengejutkan kerana beberapa tindakan ahli parlimen Gua Musang itu sebelum ini menggambarkan beliau tidak bersama UMNO. Sebelum ini, Kuli minta untuk tempat beliau dalam Dewan Rakyat diletakkan berhampiran tempat duduk pembangkang. Kita nak tahu itu untuk apa? UMNO bersama kerajaan. Kalau mahu duduk dekat dengan pembangkang, adakah maknanya beliau sudah tidak bersama UMNO? Katanya. Nazri turut mempertikaikan hasrat Tengku Razaleigh yang mahu menghidupkan kembali UMNO yang lama. Beliau mendakwa UMNO yang lama diharamkan oleh mahkamah kerana tindakan Tengku Razaleigh yang tewas pemilihan parti tahun 1987. Beliau perlu ingat, disebabkan tewas pemilihan itulah ada penyokong beliau yang bawa isu pemilihan ke mahkamah dan UMNO diharamkan. Malah beliau tidak bersama UMNO yang baru tetapi menubuhkan Parti Semangat 46 hingga kita tewas di Kelantan sejak 1990 hingga sekarang. Jadi dia nak apa? Buktikan apabila nak hidupkan UMNO yang lama. Nak jadi presiden? Kalau sayang UMNO, sokonglah kerajaan yang UMNO terajui dan jadi Perdana Menteri, katanya. Pada Rabu, Tengku Razaleigh mengumumkan peletakan jawatan sebagai pengerusi jemaah penasihat UMNO. Sehari sebelum itu pada sidang medianya di Parlimen, Tengku Razaleigh menyatakan hasrat menghidupkan semula UMNO yang lama. Bila saya jadi kerajaan, dibawa ke dalam mesyuarat Exco untuk membayar satu perbelanjaan yang dibuat oleh penasihat-penasihat Menteri Besar pada masa itu untuk membekalkan kuih raya. Kuih raya itu saya dapati harga beg lebih mahal pada kuih. Dengan peruntukan yang terpaksa, kita buat bayaran 1.3 juta. Kuih raya, beg lebih mahal pada kuih. Saya katakan
Sebenarnya beliau bukan dikelilingi oleh penasihat-penasihat, tetapi beliau dikelilingi oleh penasihat-penasihat. Muhammad Sanusi Makno menjelaskan pemindahan wang milik Menteri Besar Incorporated MBI Kedah sebanyak 13 juta ringgit ke akaun bank yang berpangkalan di Kanada tidak dilakukan oleh pendahulunya Mukhlis Mahathir, tetapi hanya ketika beliau menerajui kerajaan negeri. Menteri Besar Kedah itu berkata Mukhlis nampaknya terkejut dengan pendedahannya mengenai hal berkenaan. Saya tidak kata ia dilakukan oleh beliau, tetapi ada transaksi dan saya rasa beliau tidak tahu. Nampaknya beliau terkejut, kata beliau pada sidang media selepas mesyuarat Dewan Undangan Negeri Kedah. Saya tak boleh dedahkan di sini siapa pemilik akaun kerana mungkin akan ada siasatan. Yang boleh saya maklumkan adalah ia akaun Barclays Bank. Tambahnya, beliau terbuka untuk memberi kerjasama jika ada siasatan dilakukan pihak berkuasa. Terpulang kepada pihak berkuasa kalau ingin buat siasatan, saya terbuka untuk beri kerjasama. Jika didapati ada kesalahan, saya juga akan didapati bersalah jika menutupnya, katanya. Apabila ditanya sama ada pihak beliau sendiri akan melaporkan hal ini kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM atau polis, Sanusi berkata sebarang siasatan atau tindakan terpulang kepada pihak-pihak berkuasa berkenaan. Saya rasa SPRM sendiri sudah tahu menerusi laporan berita. Saya akan ikut apa mereka kehendaki, katanya. Sanusi mendedahkan terdapat rekod membuktikan berlaku pemindahan wang ke akaun bank yang berpangkalan di Kanada ketika Mukhlis menjadi Menteri Besar. Mukhlis menyifatkan itu kali pertama beliau mendengar dakwaan sedemikian. Kita berharap boleh dapat kenyataan rasmi, tidak perlu melontar dakwah atau tomahan begitu saja seolah-olah langgar lari. Ini kali pertama saya dengar perkara itu apabila wartawan membangkitkan soalan berkaitan perkara itu, katanya menurut laporan Sinar Harian. Sanusi berkata seorang Menteri Besar perlu peka dengan hal-hal yang berlaku di sekitarnya. Pentingnya Menteri Besar ini tahu apa yang berlaku di sekitarnya. Saya sebagai Menteri Besar kena tahu semua benda, katanya. Bukit Aman mengesahkan telah membuka siasatan terhadap laporan polis bekas Perdana Menteri Najib Razak ke atas Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN yang mendakwa badan itu mengenakan penalti cukai yang tinggi terhadapnya susulan tekanan politik. Pengarah Jabatan Jenayah Komersial Kamarudin Maddin berkata, kes berkenaan disiasat mengikut Seksyen 468 Kanun Keseksaan yang berkaitan dengan pemalsuan dokumen dengan tujuan untuk menipu. Najib pada 9 September lalu menerusi hantaran di Facebook mendakwa berdasarkan maklumat kukuh ada pegawai LHDN dan ahli politik yang telah menyalahgunakan kuasa mereka dan menggunakan dokumen palsu untuk menganiaya dirinya. PDRM mengesahkan bahawa satu siasatan sedang dijalankan berkaitan laporan polis yang dibuat oleh Najib Razak terhadap LHDN. Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 468 Kanun Keseksaan. Semua pihak yang terlibat akan dipanggil untuk memberi keterangan dalam masa terdekat, kata Kamarudin. Dia juga meminta orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh menjejaskan siasatan polis. Mengikut Seksyen 468 Kanun Keseksaan, mereka yang melakukan kesalahan boleh dikenakan hukuman penjara maksimum 7 tahun serta denda jika sabit kesalahan. Dalam catatan Facebooknya, Najib mendakwa ada pegawai LHDN dan ahli politik yang telah menjalahgunakan kuasa mereka dan menggunakan dokumen palsu untuk menganiaya dirinya. Dia juga melampirkan salinan laporan polisnya mengenai perkara itu. Ada yang datang menemui saya dan memohon maaf serta memberitahu saya bahawa kes cukai tambahan 1.7 bilion ringgit ini sebenarnya telah disiasat 3 kali sejak 2018. Malah mereka sendiri akui setelah 3 kali siasatan itu dijalankan dengan penuh teliti, mereka tidak menemui apa-apa kesalahan yang dilakukan saya dan tiada penalti cukai yang patut dikenakan terhadap saya. Namun selepas 3 kali siasatan itu selesai dan hasilnya jelas saya tidak melakukan sebarang kesalahan mengikut undang-undang, ada pegawai tertinggi LHDN yang mengarahkan untuk teruskan penalti cukai terhadap saya kerana telah diarahkan oleh ahli-ahli politik tertentu, kata Najib di Facebook. Kerajaan memfailkan saman terhadap Najib pada Jun 2019 bagi menuntut lebih 1.69 bilion ringgit daripada bekas Perdana Menteri itu dengan kadar faedah 5% setiap tahun bermula dari tarikh penghakiman serta kos dan relief lain yang difikirkan sesuai oleh mahkamah. Najib dilaporkan tidak mengisytiharkan kira-kira 4 bilion ringgit dalam tempoh tersebut, termasuk 2.6 bilion ringgit yang didakwa penyiasat Amerika Syarikat berasal dari 1MDB.